warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita Encik Salihuddin bin Sahrun. Pada sahabat saya Tuan Haji Abu Bakar Kasim, juga rakan travel, dan tak lupa pada Tuan Haji Zamidi selaku ketua jabatan. Seterusnya kepada para peserta aplikasi digital dalam pengurusan lawatan dan percutian yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah mendengar sedikit taklimat dan perkongsian ilmu dari Tuan Haji Bakar berkenaan dengan tip-tip lawatan dan percutian menggunakan aplikasi digital. Beliau ni memang hebat dalam mengurus percutian. Rasanya dah 6 tahun je saya bersama dengan Haji. 6 tahun. Bermula 2015. Diperkenalkan dengan Tuan Haji Bakar, alhamdulillah saya dapat follow dia sampailah ke hari ini. Baiklah, sebelum saya meneruskan slot pada pagi ini, eloklah saya perkenalkan diri saya. Tadi pun moderator dah kenalkan. Saya Cikgu Wira bin Fahiran daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Banjar Tangkak, Johor. Sekolah saya ni terletak di luar bandar saja, tapi keindahan dia tu kalau dari segi lokasinya memang sangat dekat sangatlah dengan Gunung Ledang. Kalau tuan-tuan dah sampai, memang berhampiran saya kira dalam 10 km dari sekolah, memang itulah lokasi dia. Okey, next je. Baik, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu dengan tuan-tuan sekalian tentang bagaimana untuk kita, khususnya guru-guru dalam menguruskan lawatan pendidikan di sekolah. Bukan itu sahaja, insyaAllah saya juga akan berkongsi sedikit pengalaman dalam mengurus lawatan bersama komuniti dan juga keluarga. Okey, kalau sebelum tu cuba lihat gambar kat belakang tu, ini adalah gambar kenangan saya sebenarnya bersama Tuan Haji Bakar semasa percutian di Jepun tahun lepas. Bukan tahun lepas, tahun 2019 yang lalu yang mana belakang tu kalau kita lihat tu gambar di Osaka Castle. Kenangan betul lah, memang seronok pergi dengan rakan-rakan bawa orang kampung berjalan ke luar negara, siapa sangka. Kan? Baiklah, mungkin jugalah ini kerana bajet percutian yang diperkenakan haji ni memang berbaloi-baloi rasanya. Sampaikan kita pun tak sangka lah boleh dapat ke luar negara bersama Tuan Haji. Kalau ikut rekod lah saya bersama Haji ni pernah pergi ke Korea, Jepun, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Itu antara negara yang berjaya saya lawati bersama Tuan Haji. Betul je Selama 6 tahun tu dapat tiap-tiap tahun. memang tak sangka sangatlah ya. Okey, kalau nak kirakan saya ni duit bukan banyak mana pun tapi kerana tawaran percutian yang dibuat oleh Tuan Haji ni memang mampu milik. Memang mampu milik. Alhamdulillah lah. Dapat saya bercuti ke overseas bukan seorang, malah saya boleh dapat keluarga lagi. Itu yang hebatnya. Dengan keluarga saya boleh pergi dengan bajet yang Haji bagi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali untuk Haji. Okey, seterusnya kita tengok apa sebenarnya tujuan lawatan pendidikan sekolah ni. Di sini ada 4 tujuan utamalah yang kita boleh lihat. Yang pertama iaitu membolehkan pelajar mendapat pengalaman sebenar dalam lawatan Keduanya membolehkan pelajar membandingkan situasi sebenar dengan perkara yang dipelajari di dalam kelas. Dan yang ketiganya mempelbagaikan aktiviti agar pelajar tidak mudah bosan. Dan yang paling penting dapat mengeratkan hubungan pelajar dengan masyarakat. Itu pentinglah kadang-kadang kita ni di sekolah luar bandar ni, kalau kita tak bagi peluang kepada pelajar untuk meneroka pengalaman di luar sana, dia memang tak dapat apalah. Bukan tu saja, kalau bandar pun begitu juga. Kadang-kadang dia hidup di bandar ni, dia tak pernah merasa situasi di luar bandar. Jadi dengan adanya lawatan-lawatan pendidikan ni, satu pengalaman lah untuk pelajar-pelajar kita. Ini. Okey, para peserta kursus yang saya hormati sekalian, sebelum kita menguruskan sebarang lawatan, beberapa perkara pentinglah harus ditikberatkan terutama dalam membuat persediaan awal. Kalau di sekolah ni memang guru penyelaras lah punya kerja. Dia kena bersedia dengan perkara-perkara berikut. Okey, yang pertamanya sebelum kita nak melakukan lawatan, perlu memilih tempat lawatan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Selain itu kita kena menyediakan kertas kerja, ni memang penting memohon kebenaran sekolah dan pejabat pendidikan daerah. Biasanya kita kena mohon awal sebelum kita buat lawatan. Menghubungi dan mendapat kebenaran lawatan daripada pihak yang ingin dilawati. Kita kena pasti ke mana lawatan yang kita pergi. Sebaik-baiknya kita hubungilah mereka supaya program itu dapat dijalankan dengan teratur dan mengikut rancangan awal. Okey, dan
Seterusnya menguruskan pengangkutan dan penginapan pelajar untuk lawatan. Kalau melibatkan penginapan, maknanya kena sama turutlah untuk diuruskan bersama. Okay, next Ji. Baik. Yang ini adalah satu perkara yang penting dalam mengurus lawatan pendidikan di sekolah itu, iaitu kita jangan sesekali melanggar prosedur lah atau peraturan yang telah digariskan dalam SPI oleh KPM. Takut-takut nanti kalau kita langgar peraturan boleh dikenakan denda ya. Jadi apa dia prosedurnya kita lihat. Yang pertamanya kebenaran mengadakan lawatan iaitu boleh diadakan sama ada pada cuti sekolah atau hari persekolahan. Dan yang paling penting mesti mematuhi garis panduan lawatan murid. Antara SPI yang kita boleh rujuk adalah SPI 12 bilangan 12 tahun 2000, SPI 5 bilangan 2002 dan juga SPI 5 bilangan tahun 2007. Yang ni nanti kalau selanjutnya akan boleh kita rujuk semasa GC lah waktu petang nanti. Okey ni nanti. Okey, sekarang ni kita lihat sedikit kandungan yang terdapat dalam SPI bilangan 12 tahun 2000 lawatan pendidikan murid hari persekolahan. Terdapat 5 garis panduan yang harus kita patuhi, yang mana yang pertama tu ialah tujuan lawatan mestilah berunsur pendidikan. Seterusnya tempat yang nak dilawati mesti sesuai dengan minat dan keperluan pendidikan serta seiring dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia memupuk murid dalam sains dan teknologi. Kemudian masa lawatan mestilah sesuai dengan takvim akademik sekolah. Keselamatan dan kebajikan murid mesti diberi keutamaan dan kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan untuk meningkatkan kefahaman atau memantapkan permufakatan sekolah antara murid dan juga ibu bapa. Yang ni saya pernah buat sebab dulu saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Condong. Sekolah tu adalah sekolah kurang murid lah. Murid tak ramai, jadi 50 orang aja. Jadi penglibatan ibu bapa memang kita ajak bersama lah. Kalau tidak memang habis satu sekolah kita angkut. Jadi dengan adanya ibu bapa, perjalanan ataupun program lawatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi lah. Okay, next. Okey, seterusnya kita lihat sedikit kandungan yang terdapat dalam SPI bilangan 5 tahun 2002. Yang ini berkaitan dengan lawatan sekolah pada hari persekolahan, lawatan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi ada juga 5 juga dia punya garis panduannya, iaitu yang pertama lawatan pada hari persekolahan tidak melebihi 2 kali dalam setahun. Seterusnya tidak melebihi 4 hari berturut-turut termasuk hari perjalanan. Mesti disediakan perancangan aktiviti murid sebelum, semasa dan selepas lawatan. Dan yang keempat, laporan lawatan oleh murid hendaklah dikaitkan dengan tak nampak tu Ji. Boleh close tak yang sebelah tu? Ada paparan yang terganggu dia tu. Boleh? Nampak? Okey. Baik, yang kelimanya. Ini yang mana Ji ni? Yang kelima. Okey. Baik, yang kelima bagi sekolah kurang murid ni sekarang digalakkan bergabung dengan sekolah lain lah untuk mengelakkan skema duduk hati yang saya cakap tadi lah. Kalau sekolah tuan-tuan yang digolongkan dengan sekolah yang kurang murid, sebaiknya kita bergabunglah dengan sekolah lain supaya sekolah kita tidak tutup. Next. Baik, untuk SPI 5 bilangan 5 tahun 2007 ni, ini ada garis panduan sekiranya tempoh lawatan dia akan lebih daripada sehari Yang ini banyak sikitlah prosedurnya, yang mana guru penyelaras kena merangka aktiviti lawatan ni sebelum, semasa dan selepas. Berikut adalah garis panduannya. Yang mana yang kalau kita lihat yang pertama, sebelum aktiviti ni, biasanya guru penyelaras kena menyediakan kertas cadangan lah untuk diserahkan kepada serahkan kepada guru besar dan juga pengetua yang untuk kelulusan. Seterusnya kena keluarkan surat lantikan bertulis kepada rombongan dan juga perbelanjaan kewangan oleh guru besar. Seterusnya penyelaras kena sediakan juga surat kepada waris.
Mesyuarat penarasan juga kena diadakan. Dapat kelulusan JPN 5 minggu sebelum lawatan. Tindakan selepas mendapat kelulusan perlu diadakan. Juga kena buat tindakan jika aktiviti dibatalkan dan tindakan sebelum memulakan perjalanan. Kena je. Okey, semasa aktiviti pula, peraturan secara bertulis perlu dibaca dan difahami kepada peserta lawatan kita lah. Dan yang paling penting kita kena dapatkan maklumat daripada pejabat kesihatan, balai polis, PPD, JPN yang berhampiran. Urus dia dimaklumkan jika ahli keluarga mahu jumpa. Okey, so peti kecemasan dibawa bersama sepanjang aktiviti. Ini semua garis panduan lah. Nanti tuan-tuan boleh rujuk semasa GC je. Ya, boleh. Kita baca panjang tu. Baik. Untuk selepas lawatan juga tindakan daripada rombongan lah, yang mana nanti segala laporan perlu diserahkan kepada guru besar dan juga perbelanjaannya sekali lah. Begitu juga dengan murid, kena buat laporan kalau yang melibatkan perjalanan daripada 3 hari. Okey, yang ini saya kira penting juga sebab melibatkan keselamatan kepada peserta lawatan iaitu prosedur untuk bertolak dan juga tiba. Untuk perjalanan paling awal lah bertolak pada jam 5 pagi itu untuk destinasi biasa. Kalau kita bertolak ke tanah tinggi, sebaik-baiknya lah paling awal 7 pagi atau selewat-lewat jam 3 petang. Kerana kita tahu kalau tanah tinggi itu memang kawasan berisiko. Naklah macam contoh Cameron Highland lah kan, kalau kita sampai lewat dah tentulah macam-macam sebarang kemungkinan boleh berlaku. Bagi untuk lawatan waktu tiba pula mesti tidak melebihi jam 12 malam destinasi biasa dan tidak melebihi jam 7 malam untuk destinasi tertentu. Okey ji. Baik, ini yang paling penting lah sebenarnya untuk saya kongsi bersama tuan-tuan sekalian. Sedikit petua yang saya dapat kongsi bersama, iaitu tip-tip ini adalah berdasarkan sedikit pengalaman yang saya ada semasa menguruskan lawatan sama ada di sekolah, komuniti ataupun keluarga. Pertamanya dalam menguruskan suatu lawatan, bajet adalah suatu perkara yang utamalah yang harus diambil kira. Betul tak? Kan? Jadi bagaimana saya mampu untuk menguruskan lawatan dengan bajet yang sedikit tapi kepuasan tu seperti bajet yang besar. Jadi caranya macam ni lah saya buat. Okey, untuk mencari dana, yang paling penting mencari dana, sumber kewangan. Biasanya saya akan gunakan 5 perkara ni. Rakan strategik, kita kena pasti rakan strategik kita di sekolah. Macam sekolah Bukit Banjar ni, kita ada rakan strategik daripada kilang-kilang sawit, daripada estate yang berhampiran lah. Memang setiap tahun kita ada peruntukan khas daripada rakan-rakan strategik ni. Sebut aja program apa kita nak buat. Dia biasanya akan memerlukan sumbangan dalam bentuk tunai lah untuk kita gunakan untuk program sekolah. Begitu dengan alumni, kita kena kumpulkan kalau sudah ada bekas-bekas pelajar daripada sekolah tuan-tuan tu, gunakan sebaik mungkin. Kerana mereka ni memang sangat membantulah khasnya dalam pembangunan kemenjadian murid. Jadi mereka kita boleh dapatkan sumbangan lah untuk lawatan. PIBG juga, kalau ada dana lebih daripada PIBG, kita boleh gunakan sumbangan daripada NGO, mungkin badan-badan bukan kerajaan yang ada pernah bersama dengan kita boleh dapatkan sedikit sumbangan untuk membantu menambah sumber kewangan dalam menguruskan lawatan. Yang ini memang saya guna pakai sepenuhnya lah sumbangan wakil rakyat. Tak kira wakil rakyat tu datang daripada kawasan setempat ataupun kawasan yang kita nak lawati itu nanti. Biasanya kalau kawasan setempat ni memang kita kena mohon awal lah. Sebaik-baiknya sebulan 2 bulan sebelum pergi kita mohon kerana dulu dapat kelulusan tu untuk menyumbang kepada pihak sekolah. Kalau di tempat yang dilawati pula, saya pernah buat di Perak lah. Tak salah di Perak waktu tu, di Kuala Kangsar. Saya pernah minta sumbangan daripada wakil rakyat di sana untuk makan minum, tak salah saya, untuk makan tengah hari. Alhamdulillah. Maknanya dari segi urusan makan minum, pihak sebelah sana melalui wakil rakyat, dia membantu untuk mengurus. Jadi kita dah jimat kos kat situ. Seterusnya dari segi
pengangkutan. Saya nak cerita pasal pengangkutan ni. Dalam mengurus lawatan ni, sebaik-baiknya lah kita kena dapatkan sebuah harga dari beberapa syarikat bas lah. Jangan satu bas saja. Kita sekurang-kurangnya dapat 3 atau 4 bas daripada syarikat tu untuk kita buat perbandingan harga lah. Biasanya kita akan ambil harga yang terendah, lepas tu dari segi pengurusannya, pengurusan yang terbaik lah. Kan? Itu lebih penting. Dan jika perlu penerbangan, gunakan aplikasi yang diajar oleh Tuan Haji tadi. Itu sangat berguna ya. Kat situ kita boleh lihat perbandingan daripada banyak sangat pakej yang ada, ya, dari pakej yang tertinggi sehingga terendah. Jadi boleh buat pilihan. Okey. Seterusnya dari segi penginapan. Penginapan ni biasanya untuk perjalanan yang jauh ataupun mengambil kita buat lawatan lebih daripada 2 hari. Ya, biasanya saya akan ambil pakej homestay lah, homestay. Homestay ni biasanya dia rumah yang boleh menempatkan murid dengan jumlah yang ramai lah. Okay. Hotel budget pun kita boleh ambil juga kerana kosnya lebih murah. Apartment dan juga ini institut latihan awam biasanya percuma. Tapi kena mohon awal ni. Kalau tak mohon awal memang kita tak akan dapat lah. Okay. Dan homestay sebenarnya pun kita boleh menggunakan pihak orang tengah untuk mendapatkan bajet yang lebih rendah. Contoh, saya masa menginap di Lumut, Lumut masa tu, saya juga menggunakan wakil rakyat daripada sana untuk mendapatkan sumbangan ataupun sponsor penginapan untuk pelajar-pelajar saya. Alhamdulillah lah, makna diluluskan dan saya bersama murid-murid dapat menginap secara percuma. Dan di situ dapat kita menyematkan kos seminima yang mungkin lah. Seterusnya untuk makan dan minum begitu juga. Sumbangan wakil rakyat ni memang kita guna sepenuhnya sebab dia ada peruntukan khas sebenarnya. Di Johor Bahru saya pernah buat. Melalui peruntukan kerajaan negeri, kita dapat makan dan minum secara percuma dan dibawa makan tu di sebuah hotel. Kalau tak salah bukan hotel, di Mawar. Di Mawar dia dapat makan percuma melalui sumbangan daripada Menteri Besar Johor. Jadi sumbangan ni sangat membantulah sebenarnya dalam kita mengurus lawatan. Paling tidak pun murid kita tidak mengeluarkan wang saku yang banyak lah untuk mengikuti lawatan. Kalau di luar bandar tu memang antara faktor lah mengapa pelajar-pelajar kita ni dia tak dapat nak turut serta kesan daripada ataupun punca daripada masalah kewangan. Jadi kita kena bantulah untuk bawa murid-murid kita ni dengan cara ataupun kreativiti kita bagaimana kita nak mendapatkan sumber kewangan. Okey, Ji. Okey, baik, di sini saya ada sediakan sikit gambar-gambar kenangan sewaktu menguruskan lawatan di sekolah, komuniti dan juga keluarga. Yang ni ada lawatan sekolah sematu ke Perak pada saya ingat tahun 2017 waktu tu. Yang mana 4 daerah saya telah bawa murid-murid ni, Pulau Kangsa, Taiping, Lumut dan juga Pulau Pangkor kalau tak silap lah. Perjalanan dia memang 3 hari 2 malam. Kita menginap dengan kebanyakan kos ni datangnya dari sumbangan pelbagai pihak. Masa ni murid hanya perlu bayar tiket bas saja. Selebihnya tu memang kita taja sepenuhnya. Makan, minum, penginapan, itu memang kita tajalah melalui sumbangan pihak pelbagai pihak tadi. Memang sangat berbaloi-baloi. Okey, ini salah satu contoh lah lawatan yang saya buat lawatan pendidikan. Kalau kita lihat kat sini, murid dapat pengalaman buat tembika, menyelami kerja sebagai tentera laut, lihat keindahan flora dan fauna dan di zoo dan sebagainya. Ini contoh. Kalau tuan-tuan boleh buat macam ni keadaannya lah. Okey, lagi. Okey, seterusnya saya juga pernah mengurus lawatan sekolah ke JB, Johor Bahru, Terengganu, Kelantan dan juga Kuala Lumpur. Lebih kurang sama lah pengurusannya, cuma masa lawatan di KL ni agak unik sikit saya nak cerita ni. Di mana saya dapat penginapan ni percuma di Museum Telekom Malaysia, TM. Pelik kan? Kat museum pun boleh kita gunakan sebagai tempat penginapan asalkan percuma dan dapat menjimatkan kos. Okey. Biasanya penginapan di hotel budget dekat homestay homestay atau di museum ni dia lebih menjimatkan lah. Dan yang paling menarik sepanjang saya berada di museum tu, pihak pengurusan museum tu telah membantu menguruskan segala aktiviti
ya, dengan percuma termasuk makan dan minum. Dan yang paling best tu, dia bawa kita ni bersama murid-murid mendaki Bukit Nenas. Sebelah tu Bukit Nenas tak saya. Mendaki, kita hiking, lepas tu dibawa lagi terus berjalan kaki tu menaiki Menara Kuala Lumpur pula. Memang sangat menarik, ya. Semuanya percuma. Itu yang paling best, percuma. Okey. Next lagi. Okey, yang ni adalah gambar lawatan kenangan saya bersama keluarga lah. Maklumlah adik-beradik ramai, 11 orang. Adik-beradik saya memang 11 orang, tapi komitmennya sangat baik. Kalau kata nak buat program, tak pernah bantah, ikut je. Alhamdulillah lah, dengan hubungan yang baik ni, saya dapatlah membawa ke semua adik-beradik keluarga saya ni pergi ke ni, dalam negara je lah buat masa ni. Dari segi kos tu memang kita ada buat collection, main kutu khas untuk mengadakan lawatan. Jadi memang kita ada buat pungutan bulanan, gunakan untuk program-program macam ni lah, hari keluarga. Kadang-kadang kes kecemasan pun kita gunakan dana yang kita ada. Jadi memang terbaik, adik-beradik berdiri bersama. Saya sebagai penyarasnya memang okey je lah, boleh on. Cuma tahun ni dah 2 tahun tak dapat laksana akibat daripada PKP. InsyaAllah and clear, mungkin kita akan buat lagi lah untuk keluarga. Okey adik. Yang ni adalah yang terakhir lah slide untuk kenangan gambar. Yang ni memang menarik sikit. Orang kampung pun saya bawa berjalan, makan angin setiap tahun pula tu. Memang tak kejut, setiap tahun. Macam mana saya boleh buat ni? Cuma tahun ni memang tak dapat bawa lah, PKP. Lepas tu free. Yang paling penting free. Orang kampung saya bawa berjalan free, tanpa bayaran. Okey, untuk makluman kampung saya ni adalah ada sebuah koperasi. Koperasi Lestari Sawaring Berhad, yang mana anggotanya memang terdiri daripada orang kampung sendiri. Di situ memang ada satu dana khas yang mana 10% daripada keuntungan koperasi itu kita salurkan dalam tabung pelancongan, nama dia, tabung pelancongan. Jadi memang setiap tahun tu akan ada dana terkumpul lah yang kita akan guna khas untuk lawatan komuniti, nama dia. Jadi kita akan buat sistem bergiliran lah. Kita nak melibatkan semua. Biasanya dalam satu perjalanan tu kita ambil muatan satu bas 40 orang, kita bawa. Contoh, ni kita pernah bawa ke Cameron Highland, ke Langkawi dengan dana terkumpul yang ada di dalam koperasi. Jadi selain mereka boleh berurusan dengan koperasi, kita bawa dia pula berjalan keluar. Itu antara pengalaman saya lah, mengurus lawatan peringkat sekolah, peringkat komuniti dan juga peringkat keluarga saya sendirilah. Rasa tu aja kot.